الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil saudara pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk kita beribadat kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepadaku. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita dengan bermacam-macam bebanan. Okey, sebelum saya pergi terus, rasanya faham kan bahasa yang saya gunakan? Okey, faham. Saya tak pandai bahasa Sarawak, jadi saya pandai bahasa Semenanjung je. Jadi harap-harap faham ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah supaya kita beribadat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala membebankan kita dengan bermacam bebanan. Yang mana bebanan yang dibebankan kita ada dua. Yang pertama perintah, yang keduanya adalah larangan. Disebabkan itulah kita dinamakan sebagai mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dibebankan oleh syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bebanan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dia ada tiga perkara. Yang pertamanya adalah dalam hal yang berkait dengan akidah. Yang keduanya adalah dalam hal yang berkait dengan syariah. Yang ketiganya dalam hal yang berkait dengan akhlak. Yang mana ketiga-tiga ini adalah tiga asas dan tiga rukun kepada agama kita yang ditetapkan ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga ketiga-tiga perkara ini. Yang pertamanya dalam hal yang berkait dengan akidah, yang keduanya dalam hal yang berkait dengan syariat, yang ketiganya dalam hal yang berkait dengan akhlak. Ketiga perkara ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Satu ketika Sayyidina Umar menceritakan bahawasanya bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, sedang-sedang kami bersama dengan Rasulullah pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'r, bersangatan hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan pada lelaki itu kesan perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di kalangan kami mengenali beliau, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, lalu dia meletakkan dua tangannya ke atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam,
Lalu dia mengajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan. Soalan yang pertama diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkait dengan Islam. Kata beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba cerita kepada aku apakah itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepadanya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabil. In istata'ta ilaihi sabila. Maksudnya adalah Islam itu yang pertama engkau bersaksi, yakni engkau meyakini dengan hati dan engkau mengaku dengan mulut bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jika engkau mempunyai kemampuan. Lalu dia mengajukan kepada Rasulullah soalan yang kedua, fa akhbirni 'anil iman, cuba cerita kepada aku apakah itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya tentang rukun-rukun iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Lalu dia tanyakan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil ihsan, cuba cerita kepada aku apakah itu ihsan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini adalah engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Andai kata tidak mampu kepada tahap tersebut, maka hendaklah engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Pada penghujung hadis, hadis panjang lagi, pada penghujung hadis kata Sayyidina Umar, falabithtu maliyya, maka aku diam dalam satu tempoh. Ada riwayat selain daripada Imam Muslim menyebut dalam tempoh 3 hari 3 malam selepas daripada peristiwa tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, mu tahu tak siapa yang bertanya pada tempoh hari? Maka kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang pada tempoh hari adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kamu adalah tujuannya untuk mengajar kamu agama kamu. Jadi dia datang adalah untuk mengajar agama. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai 3 asas. Yang pertamanya iman, yang keduanya adalah Islam, yang ketiganya adalah ihsan. Iman dibincang dalam bab aqidah, Islam dibincang dalam bab fiqh, ihsan dibincang di dalam bab tasawuf. Ini adalah asas kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita beribadat kepada Allah, ia memberi maksud supaya kita mengambil berat tentang akidah, ia memberi maksud supaya kita mengambil berat tentang syariah, memberi maksud supaya kita mengambil berat tentang ihsan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 asas di dalam agama kita yang menjadi bebanan kepada kita, yang dibebankan kepada kita, perlu kita kena lakukan sesuai dengan tuntutan yang dituntut oleh agama kita sendiri. Mesti kita kena lakukan 3 perkara ini sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan perintah daripada Allah. Andai kata kita tidak melakukannya sesuai dengan perintah Allah, maka pastinya ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan
yang tidak ada di atas amalan tersebut perintah daripada kami, maka amalan itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita, yang menjadi bebanan kepada kita untuk mengambil agama itu, yang terdiri daripada 3 asas. Bagi mereka yang mengambil perkara ini dan melakukan 3 perkara ini, kalau sekiranya bertepatan sesuai dengan tuntutan agama, maka agamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya, mereka melakukan 3 perkara ini tapi menyalahi tuntutan yang dituntut oleh agama, maka apa yang dilakukan akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, bagaimanakah cara untuk kita mampu untuk mendatangkan perintah Allah, sama ada melibatkan akidah ataupun syariat ataupun akhlak, sesuai dengan tuntutan dan perintah daripada Allah? Bagaimana mampu untuk kita melaksanakan perkara tersebut bertepatan dengan tuntutan agama? Jawapannya adalah dengan cara kita belajar. Andai kata kita tidak mampu, kita tidak belajar, kita tidak mendalami sama ada ilmu akidah, ilmu syariah ataupun tasawuf, maka bagaimana mungkin untuk kita mendatangkan perkara tersebut bertepatan dengan apa yang dituntut oleh agama? Di sinilah kita dapati begitu pentingnya dalam kita menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayat, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita agama yang merangkumi akidah, syariat dan akhlak, dan kita tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut melainkan melalui kita mendalami ilmu agama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita mendalami dan mempelajari ilmu agama. Dan perintah Rasulullah kepada kita supaya kita belajar ilmu agama bukanlah perintah sunat, bahkan perintah wajib, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Dan tidak padam dengan perintah wajib, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam beberapa hadis tentang kelebihan menuntut ilmu itu sendiri. Dalam sebuah hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan kepadanya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Rasulullah menyatakan kelebihan ini supaya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan dengan bebanan syarak tidak melakukan perkara tersebut, menyalahi apa yang dituntut oleh syarak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita supaya kita menuntut ilmu. Bukan setakat Rasul perintah, bahkan Rasulullah bagi tahu pula kelebihan bagi penuntut ilmu itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mempelajari ilmu akidah, dia ada tahap yang dikenali sebagai fardu ain dan ada tahap yang dikenali sebagai fardu kifayah. Dalam kita mempelajari ilmu akidah, ada tahap yang dikenali sebagai tahap ilmu fardu ain dan ada tahap yang dikenali sebagai tahap fardu kifayah. Sama juga dalam kita mempelajari ilmu fiqh, ada tahap yang dikenali sebagai tahap ilmu fardu ain dan ada tahap yang dikenali sebagai fardu kifayah dan ada tahap yang dikenali sebagai tahap sunnah dalam kita menuntut ilmu yang berkait dengan fiqh. Sama juga
dalam ilmu tasawuf ada tahap yang dikenali sebagai tahap ini sebagai fardu ain. Kalau dalam akidah, tahap yang dikenali sebagai fardu ain ataupun tahap fardu ain dalam ilmu akidah yang mesti kita kena belajar adalah sekadar untuk mensahkan iman kita, sekadar untuk mensahkan akidah kita. Kita belajar sehingga tahap untuk sah akidah kita itu dinamakan sebagai fardu ain. Adapun lebih daripada itu, kita mampu untuk menolak hujah-hujah mereka yang membenci kepada agama Islam, golongan-golongan yang menolak Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan-golongan etis yang menolak konsep ketuhanan, mengetahui bagaimana untuk menolak hujah tersebut, itu bukan maksud dalam fardu ain, bahkan itu adalah fardu kifayah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu al-aqidah ada 3 perbahasan asas. Yang pertamanya perbahasan berkenaan dengan uluhiyat, ketuhanan. Yang keduanya adalah perbahasan berkenaan dengan nubuwat, kenabian. Yang ketiganya perbahasan berkenaan dengan ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fardu ain menjadi kewajipan setiap mukallaf dalam hal akidah adalah dia mesti kena mengetahui perkara yang berkait dengan ketuhanan, perkara yang berkait dengan kenabian, dan perkara yang berkait dengan perkara-perkara yang gaib. Mesti dia kena tahu. Apabila dia tahu asas tersebut, maka sah akidah dia, maka dia telah melakukan perkara yang dikenali sebagai fardu ain dalam hal yang berkait dengan akidah. Jadi asas dalam akidah dia ada 3. Yang pertamanya yang berkait dengan ketuhanan. Jadi menjadi kewajipan fardu ain kepada setiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, mesti kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dan dia mesti kena tahu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Juga dia mesti kena tahu apakah itu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia mesti kena tahu perkara yang berkait dengan kenabian. Antaranya adalah dia mesti kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, sifat-sifat yang harus bagi Nabi, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Nabi. Perkara yang ghaibiyat maksudnya adalah setiap perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melibatkan perkara yang gaib, mesti wajib dia kena mengimani, mesti kena dia mempercayai. Itu adalah sekadar fardu ain dalam hal yang berkait dengan akidah. Contoh perkara ghaibiyat adalah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, kita setelah daripada kita meninggal dunia, kita akan melalui alam yang dikenali sebagai alam barzakh, alam kubur. Dalam alam kubur akan adanya himpitan kubur, akan adanya fitnah kubur, akan adanya azab kubur. Himpitan kubur tidak ada siapa pun yang terselamat, yang bebas. Setiap orang yang meninggal dunia pasti akan melalui himpitan kubur. Cuma perbezaannya adalah orang yang baik, himpitan kubur tidaklah seteruk orang yang tidak baik. Namun himpitan kubur tidak ada siapa pun yang terselamat. Ini yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada seseorang terselamat daripada himpitan kubur, nescaya kanak-kanak ini, masa itu ada kanak-kanak yang mati, kanak-kanak ini, bayi ini akan terselamat daripada himpitan kubur. Begitu juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, seorang lelaki yang mana pada hari kematiannya pintu-pintu langit terbuka. Pada hari kematiannya 70,000 para malaikat turun. Pada hari kematiannya bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga tidak terlepas daripada himpitan kubur. Okey, itu termasuk dalam perkara gaib yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita kena percayai. Yang keduanya fitnah kubur.
juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah soal mungkar nakir dalam kubur. Tetapi bukan semua yang melalui fitnah kubur. Ada sebahagian daripada hamba Allah yang terpilih, yang terselamat daripada fitnah kubur. Yang ketiganya azab kubur. Azab kubur adalah bagi mereka yang tidak terselamat daripada fitnah kubur. Maka di sana ada azab kubur. Jadi fitnah kubur dan azab kubur bukan semuanya melalui, tetapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini di antara perkara yang cukup menakutkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau, satu ketika Sayyidina Uthman bin Affan masa zaman pemerintahan beliau pergi ke perkuburan bersama dengan kalau kita kata menteri-menteri lah, menteri-menteri dia, orang-orang yang menjadi ataupun orang besar di dalam pemerintahan Sayyidina Uthman. Sampai di kubur, Sayyidina Uthman menangis sehingga basah jangkuk Sayyidina Uthman. Dia orang lelaki menangis ni memang perkara besar lah. Orang lelaki tak menangis, dia kecil-kecil. Dia tak sama dengan perempuan. Dia yang kecil-kecil menangis ni bukan jenis orang lelaki tu, terjenis perempuan. Perempuan memang senjata dia adalah air mata. Orang lelaki tak, orang lelaki kalau besar-besar baru menangis. Sayyidina Uthman menangis sampai ke basah jangkuk, sehingga ada sahabat yang bersama dengan Sayyidina Uthman tegur Sayyidina Uthman, mari kubur, ingat kau orang mati sampai ke menangis. Kata Sayyidina Uthman, bukan begitu, aku menangis ni adalah kerana aku pernah ingat ataupun aku ingat perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah awal-awal tempat persinggahan daripada tempat-tempat persinggahan untuk menuju ke negeri akhirat. Faman najaa minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Sesiapa yang selamat daripada fitnah kubur, maka apa yang selepas daripadanya adalah lebih mudah baginya. Tetapi waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesiapa yang tidak selamat daripada fitnah dan azab kubur, maka yang selepasnya adalah lebih teruk baginya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk dalam perkara ghaibiyat yang diwajibkan, yang menjadi fardu ain. Kita kena meyakini, mesti kita kena percaya kepada perkara tersebut. Termasuklah kebangkitan setelah daripada kita meninggal dunia, berhimpun di padang mahsyar. Di sana ada syafaat al-uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada pembentangan amalan, ditimbang amalan, titiang sirat. Di sana ada syurga, di sana ada neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang melibatkan perkara yang dinamakan sebagai akidah ataupun usuluddin. Yang keduanya syariah ataupun fiqh. Menjadi kewajipan kepada kita dalam hal yang berkait dengan fiqh adalah kita kena mengetahui dan belajar sekadar untuk mensahkan ibadat kita. Kalau kita nak sembahyang, okey, kita kena belajar bagaimanakah cara untuk kita sahkan ibadat kita, ibadat sembahyang. Mesti kita kena belajar syarat-syarat sah sembahyang. Mesti kita kena belajar rukun-rukun sembahyang. Mesti kena belajar perkara yang membatalkan sembahyang. Di sana ada juga adab-adab sembahyang, mesti kita kena pelajari. Andai kata kita tidak belajar apa itu perkara yang dinamakan sebagai syarat sah sembahyang, kalau kita tidak belajar apa yang dinamakan sebagai rukun-rukun sembahyang, bagaimana mungkin untuk kita mendatangkan ibadat sembahyang tersebut bertepatan dengan tuntutan agama? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya datangkan contoh yang ringkas sahaja, yang penting, yang perlu kita kena tahu. Kerana kesalahan yang kecil ini menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Sebab itulah penting untuk kita belajar perkara ini. Sebagai contoh, salah satu daripada rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Salah satu daripada rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram semua kita tahu, ucapan Allahu Akbar. Pendek sahaja. Tetapi dalam kita melakukan ataupun dalam kita mengucap Allahu Akbar, sebenarnya ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Andai kata tidak dipenuhi syarat-syarat ini, maka takbiratul ihram kita tidak sah.
Apabila takbiratul ihram kita tidak sah, bermakna sembahyang kita juga tidak sah. Maka antara syarat sah sembahyang adalah kita mengetahui bagaimanakah syarat-syarat sah bagi takbiratul ihram itu sendiri. Dia juga termasuk dalam fardu ain muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang disebut oleh ulama fiqh dalam kitab mereka adalah antara syarat bagi takbiratul ihram, jangan kita memanjangkan kalimah ataupun lafaz ataupun huruf hamzah pada lafaz a. Jangan kita panjangkan. Maksudnya apa yang perlu kita kena ucapkan sekadar Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Kadang-kadang sebahagian daripada masyarakat kita kerana was-was dalam hal yang berkait dengan niat dalam takbiratul ihram, sehingga tanpa disedari dia telah memanjangkan kalimah ataupun huruf alif pada lafaz Allah. Dalam bahasa Arab, perkataan Allahu Akbar ia berbeza dengan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, makna dia Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tapi kalau Allahu Akbar, makna dia adalah adakah Allah Maha Agung? Lain. Kalau kita panjangkan lafaz a, maka ia memberi maksud di situ ada pertanyaan. Makna lain. Dia tidak boleh Allahu Akbar, tak boleh. Dia kena Allahu Akbar. Tapi kalaulah sekadar kesalahan kecil, maka tidak menjadi masalah. Kesalahan kecil yang tidak merosakkan makna, tapi masih lagi kesalahan, tapi masih lagi tidak masalah, maksudnya masih lagi sah takbiratul ihram dia. Kalau kami di Terengganu, antara kesilapan kecil yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat Terengganu adalah dia tidak mengucap Allahu Akbar, tapi dia kata Allahu Akbar. Mungkin di sini tidak, saya tak tahu di sini. Kalau di Terengganu ada orang mengucap takbiratul ihram, dia tidak mengucap Allahu Akbar, tapi dia ucap Allahu Akbar. Jadi O, bukan A. Okey, boleh faham kan? Bukan A tapi O. Allahu Akbar. Okey, itu masih lagi dikirakan kesalahan, tapi kesalahan itu bukanlah kesalahan besar, kesalahan kecil. Masih lagi sah takbiratul ihram. Berbeza dengan kesalahan yang pertama, dipanjangkan kalimah ataupun huruf hamzah, huruf alif Allahu Akbar, itu kesalahan besar kerana mengubahkan makna. Sama juga dipanjangkan lafaz bar. Kita yang sepatutnya kita kena ucap Allahu Akbar, tiba-tiba diucapkan Allahu Akbar, jadi panjang lafaz bar, juga salah. Itu kesalahan bukan kecil, itu adalah kesalahan yang besar. Kerana dalam bahasa Arab, perkataan Allahu Akbar makna dia Allah Maha Agung. Tapi kalau Allahu Akbar maknanya adalah Allah itu gendang. Akbar dalam bahasa Arab makna gendang. Di sini panggil gendang juga gendang. Itu makna akbar. Weh, teruk tu, jauh lagi tu. Kita yang tak faham bahasa Arab okey je. Tapi kalau yang faham bahasa Arab, ya Allah, ditepuk dahi. Kenapa boleh kata Allahu Akbar begitu? Kalau tak faham bahasa Arab tak apa. Kalau faham bahasa Arab, macam mana ni boleh sebut begini? Dan kesalahan itu bukan kesalahan kecil, kesalahan yang mengubahkan makna, menyebabkan takbiratul ihram tidak sah. Apabila takbiratul ihram tidak sah, maka sembahyang tidak sah, kerana takbiratul ihram juga termasuk dalam rukun sembahyang. Okey, kita contoh lain. Bagi orang yang solat secara berjamaah, orang yang solat berjamaah, khususnya bagi makmum, ada syarat-syarat yang lain yang tidak ada pada imam dan tidak ada pada orang yang sembahyang berseorangan. Sebagai contoh yang boleh kita contohkan, yang mungkin ada sebab segelintir di kalangan orang kita tidak mengambil berat tentang ini, sehingga kan mungkin sembahyang dia akhirnya tidak sah, adalah dia mengangkat takbiratul ihram sebelum imam selesai takbiratul ihram. Ada kala sebahagian daripada imam dia memanjang takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Makmum pula tak sempat tu imam sampai bar tu Allahu Akbar. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tidak sah salat makmum tersebut kerana makmum telah mengangkat takbiratul ihram sebelum imam sampai kepada lafaz bar. Apa yang diwajibkan kepada makmum adalah mesti dia kena memulakan takbiratul ihram dia setelah imam sampai kepada lafaz bar. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam mengangkat takbiratul ihram, maka ketika itu barulah kamu mengangkat takbiratul ihram. Apabila imam angkat takbiratul ihram, hendaklah kamu mengangkat takbiratul ihram. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak sah sembahyang makmum andai kata dia mengangkat takbiratul ihram sebelum imam sampai kepada lafaz bar. Biar sampai akbar barulah makmum memulakan takbiratul ihram. Banyak lagi dalam hal-hal yang lain. Kita sembahyang berjamaah khususnya untuk makmum, di sana ada makmum yang dikenali sebagai makmum muwafiq. Di sana ada makmum yang dikenali sebagai makmum masbuq. Jadi makmum muwafiq dia mengambil hukum yang berbeza daripada makmum masbuq. Itu dibincang dalam kitab fiqh. Dan muwafiq dan masbuq ini ia berlaku pada setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima. Ini penting, perlu kita kena faham supaya sembahyang kita sah. Jadi setiap ilmu yang melibatkan sah sembahyang, maka itu dinamakan sebagai ilmu fardu ain yang diwajibkan kepada kita untuk mempelajarinya agar kita mampu melaksanakan ibadat yang diwajibkan kepada kita bertepatan dengan tuntutan agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya berkait dengan akhlak. Berkait dengan akhlak. Dalam agama kita di antara tuntutannya adalah kita mesti berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mesti kita kena menghindari akhlak yang keji, yang tidak mulia. Kita di sana kalau orang belajar ilmu tasawuf, dia ada perkataan takhliyah dan ada perkataan tahliyah. Takhliyah maksudnya adalah mesti dia kena membersihkan diri dia daripada sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang tercela. Di sana ada tahliyah, mesti dia mengambil sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi kita mengetahui manakah sifat yang tercela dan manakah sifat yang terpuji, itu juga termasuk dalam fardu ain. Jadi kesimpulannya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara. Yang pertamanya akidah, yang keduanya syariah, yang ketiganya akhlak ataupun tasawuf. Ada benda yang diwajibkan kepada kita mengetahui perkara ini, dan kewajipan itu adalah kewajipan fardu ain. Kalau dalam bab yang berkait dengan akidah, mesti kita kena tahu sekadar untuk mensahkan akidah kita. Kalau dalam bab fiqh, termasuklah sembahyang, puasa, zakat, haji, jual beli, nikah kahwin, mesti kita kena tahu sekadar untuk mensahkan ibadat kita. Kalau kita nak bermuamalat, kita kena tahu sekadar untuk mensahkan muamalat kita. Kalau berkait dengan akhlak, kita kena tahu perkara yang boleh, perkara yang dinamakan sebagai sifat madhmumah dan perkara yang dinamakan sebagai sifat mahmudah. Dan perkara yang saya sebut saat itu disebut dalam beberapa kitab. Antaranya adalah kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya karangan Zainuddin bin Ali Al-Malibari, yang mana dalam kitab ini beliau mendatangkan dua syair ataupun dua bait syair. Kata dia, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi isqula wa hadhihi thalathatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Hendaklah kamu belajar ilmu yang dapat membetulkan ibadat kamu dan ilmu yang dapat membetulkan akidah kamu,
dan ilmu yang dapat kamu membersihkan hati kamu. Kerana ini 3 perkara adalah ilmu fardu ain, maka kamu kena mengetahui perkara ini. Dan apabila kamu tahu, mesti kamu beramal dengannya. Apabila kamu beramal dengannya, maka kamu akan mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat, dan kamu akan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang dikenali dengan Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Matan Az-Zubad yang dikarang oleh beliau, yang mana kitab Matan Az-Zubad membincangkan tentang akidah, tentang fiqh dan tentang tasawuf. Kata beliau, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang beramal tapi tidak ada ilmu pengetahuan, maka amalan dia ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita mendapat penerimaan ibadat yang kita lakukan, untuk kita mendapat penerimaan akidah yang kita pegang, untuk mendapat penerimaan dalam hal yang berkait dengan akhlak, mesti kita kena lakukan, mesti kita kena berpegang, mesti kita kena lakukan perkara tersebut bertepatan dengan tuntutan agama, bertepatan dengan kehendak syarak. Dia ada 2 perkara yang penting dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, mesti kita kena datangkan ibadat tersebut bertepatan dengan tuntutan syarak. Yang keduanya adalah mesti kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan ibadat tersebut. Dan 2 perkara ini kita dapat faham daripada rukun yang pertama daripada rukun Islam. Rukun yang pertama daripada rukun Islam adalah kita meyakini dan kita bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apabila kita meyakini dan kita bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka mesti kita kena beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kita mesti kena ikhlas di dalam ibadat kita. Tidak boleh kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka yang beribadat bukan kerana Allah, ada kerana selain daripada Allah, tidak ada keikhlasan dalam ibadat tersebut, maka ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daripada ibadat yang dilakukan oleh hamba melainkan hanya semata-mata kerana Allah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk. Aku tidak perlu kepada rakan kongsi. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang dia menyekutukan di dalam amalan tersebut di antara aku dengan orang lain, maka aku biarkan amalan itu, aku tinggalkan amalan itu bersama dengan rakan kongsi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, mesti kita kena melakukan amal itu bertepatan dengan tuntutan syarak. Yang mana kita tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu amalan bertepatan dengan tuntutan syarak, melainkan mesti kita kena belajar sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Dan mendatangkan sesuatu amalan bertepatan dengan tuntutan syarak, kita dapat faham daripada rukun Islam yang pertama, iaitu Muhammadur Rasulullah. Apabila kita meyakini bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka apa yang diwajibkan kepada kita adalah mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katalah wahai Muhammad, sekiranya kamu mengatakan bahawa kamu kasih kepada Allah, maka hendaklah kamu mengikut aku. Ini adalah dua perkara yang penting dalam kita beribadat kepada Allah agar ibadat kita diterima oleh Allah. Yang pertamanya adalah mesti kita kena mendatangkan ibadat tersebut bertepatan dengan tuntutan agama. Yang keduanya adalah kerana
Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah taala tidak memandang kepada rupa paras kamu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada harta yang kamu miliki, tetapi Allah taala memandang kepada hati-hati kamu. Jadi kita melakukan amal ibadat dengan ikhlas, jadi hati kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah tempat pandangan Allah. Yang keduanya adalah wa'amalikum, dan Allah taala memandang kepada perbuatan-perbuatan kamu. Jadi apa yang kamu buat mesti bertepatan dengan tuntutan agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk isyarat. 1 minit lagi. Baik. Jadi kalau 1 minit lagi, jadi kita berhenti di sini dululah. Jadi sebelum daripada kita berhenti, kita buat sedikit kesimpulan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba Allah. Apa yang diwajibkan kepada kita adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melakukan ibadat, mesti kita kena datangkan ibadat tersebut bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Dan kita tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu ibadat bertepatan dengan tuntutan agama, melainkan mesti kita kena belajar. Maka menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam menuntut ilmu yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan fiqh, yang berkait dengan tasawuf, yang berkait dengan akhlak, supaya ibadat yang dilakukan itu bertepatan dengan tuntutan syarak. Jadi saya rasa untuk pada malam ni, kita rasa di sini dulu pertemuan kita, dan kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas tak pandai bahasa Sarawak, cuba dah cakap Terengganu pekak tau. Jadi kalau orang Terengganu dengar tu rasa pelik dah saya cakap, sebab saya tak cakap Terengganu pekak tu. Jadi mohon maaf banyak di atas kekurangan. Terima kasih banyak di atas kehadiran pada malam yang mulia ini, dan kita mengharapkan majlis ilmu kita yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.